Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, pada 12 Ramadan, kita dapat bersama pada jam 9 pagi bagi meneruskan program Jom Menadah Kitab. Dan jadual kita pada pagi ini ialah kitab hadis tazkirah, hadis-hadis politik. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita yang lepas. Dan mohon maaf sebentar tadi kepada sahabat-sahabat yang telah pun masuk tapi terputus sebentar disebabkan kerana gangguan alam pada pukul 9 pagi. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita masih lagi daripada hadis yang ke-6, iaitu hadis yang berkaitan dengan lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang dinaungkan oleh Allah, di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Dan kita telah pun masuk kepada perkara golongan yang ke-6. Golongan pertama ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Tak kiralah dia pemimpin di peringkat mana pun, maka nama saja pemimpin yang bersifat adil, maka mereka berhak untuk mendapat naungan bayangan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Yang kedua ialah pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Sehingga dalam hadis lain menyebut Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Ta'ala menyeru para sahabat, dan Allah berkata, ayyuhas syab at-tariku syahwatahu li al-mubtazilu syababahu min ajli anta indi ka ba'dil malaikati walaka indi fi kulli yawmin wa laylatin ajru siddiqi. Sehingga Allah Ta'ala menyeru kepada para pemuda, wahai pemuda yang telah meninggalkan segala aktiviti dan keseronokan kepemudaannya kerana aku. Jadi, dan mereka itu berkorban, usia muda mereka dikorbankan kerana aku. Anta indi ka ba'dil malaikati. Kamu semua, engkau, kata Allah, seolah-olah malaikat di sisi aku. Walaka indi fi kulli yaumin wa laylatin ajru siddiq. Dan kamu pada setiap pagi, pada setiap siang, malam, kamu mendapat pahala amalan as-siddiq, iaitu golongan siddiqin. Ini di antara kemuliaan yang Allah angkat kepada mana-mana pemuda yang taat kepada Allah dan beriman padanya. Kemudian yang ketiga ialah lelaki yang hatinya berpaut kepada masjid. Makna hati dia sudah jatuh cinta kepada masjid. Dia berulang alik ke masjid, mendirikan solat berjamaah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah dua orang. Makna dua orang ataupun lebih lah, saling berkasih sayang kerana Allah. Jadi dia bertemu tu kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana kepentingan peribadi, bukan kepentingan puak, kaum, kepentingan kerusi, tidak. Dia bertemu tu kerana betul-betul kerana Allah Ta'ala. Maka kedua mereka ini mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka boleh diberikan berada di atas mimbar daripada cahaya pada hari kiamat nanti, sehingga kedudukan mereka itu
dicemburui oleh para nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang mukmin. Baik, kelima, lelaki yang menolak rayuan wanita penggoda. Makna lelaki yang tahan, mampu untuk menghadapi godaan dan ledakan daripada keinginan hawa nafsunya kerana Allah. Ini pentingnya kita berlatih untuk mengekang keinginan nafsu. Kerana manusia dihalang daripada taat kepada Allah disebabkan kerana bisikan-bisikan nafsu. Dan kita dah sebut dari itu bahawa nafsu adalah merupakan kontak yang menghubungkan seorang manusia hamba Allah dengan syaitan, dengan manusia lain dan juga dengan dunia. Jadi kalau nafsu tu lemah, maka lemahlah dia punya hubungan tadi. Makna dari segi pertalian atau rangkaian dia. Bila coverage itu rendah, maka syaitan tidak mampu untuk menguasai dengan sepenuhnya seorang hamba Allah. Begitu juga dengan dunia dan begitu dengan manusia. Baik, hari ini kita sambung perkara ke-6 yang berada di bawah naungan arasy Allah. Jadi dia ada 7. Jadi kita berada pada golongan ke-6. Golongan ke-6 ini ialah lelaki yang bersedekah secara diam-diam. Kesanggupan untuk bersedekah harta yang dimiliki, lebih-lebih lagi harta yang perlu bersusah payah untuk mendapatkannya, adalah tanda keimanan seseorang itu kepada Allah dan tanda keyakinan kepada jaminan Allah. Jadi seorang manusia yang sanggup infak, yang sanggup bersedekah, maka mereka itu siapa? Mereka itu ialah orang yang membuktikan keimanan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala. Sebab bukan senang untuk bersedekah. Kerana harta itu mereka cari penuh susah payah. Dan kemudian mereka sayang. Jiwa manusia pula ada sayang kepada benda, harta, wang ringgit. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi zalika mata'ul hayatid dunya. Allah Ta'ala sendiri sebut bahawa manusia itu ada dalam hati mereka kecintaan kepada wanita, pada emas perak, pada wang ringgit, kebun, ladang, ternak dan sebagainya. Jadi tiba-tiba ada manusia sanggup untuk menderma, menginfakkan harta dia di jalan Allah. Maka itu membuktikan kekukuhan keimanannya, keyakinannya kepada Allah. Hadis ini menyebut tentang sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini tidak menafikan kebaikan sedekah secara terang-terangan. Jadi walaupun dalam hadis disebut warajulun tasaddaqat bisadaqatin, seorang laki-laki bersedekah dengan satu sedekah, la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh, makna tangan kiri tak tahu apa yang diinfak, disumbang, didermakan oleh tangan kanan, membuktikan sedekah yang rahsia. Tapi walaupun begitu tidak menafikan pahala dan kelebihan sedekah yang terang-terangan. Bahkan terkadang sedekah secara terang-terang itu lebih baik jika bertujuan menggalakkan orang ramai kepada sedekah serta ikhlas hatinya kepada Allah. Itu mana kalau tujuan, tengok pada tujuan lah. Kalau sedekah tadi tujuan nak mendidik, misalnya guru bersedekah di hadapan murid-murid, maka itu nak ajar anak murid mereka supaya bersedekah. Ibu bapa bersedekah terang-terangan di hadapan anak-anak mereka, maka itu tanda mana untuk mendidik anak-anak bersedekah, supaya tiru apa yang dilakukan oleh ibu bapa. Jadi itu di antara sedekah terang-terangan yang dibenarkan, tapi yang mendapat pahala. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Allah Taala berfirman, antaranya Allah Taala sebut, in tubdus sadaqati fa na'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Taala sebut kalau kamu zahirkan, makna kamu zahirkan sedekah kamu secara terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu sembunyikan sedekah, mana sedekah tu senyap-senyap kita buat, orang lain tidak tahu, kita menderma, kita menyumbang, maka sedekah secara sembunyi
itu serta kamu berikan kepada orang-orang fakir, miskin, maka itu adalah baik bagi kamu. Jadi Allah Ta'ala mengiktiraflah sama ada sedekah secara terang-terangan, tujuan untuk mendidik, tujuan untuk tarbiyah, tujuan untuk mengasuh, memberikan galakan kepada orang lain supaya bersedekah, ataupun sedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada siapa yang tahu, maka itu adalah Allah Ta'ala kata, maka itu adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan. Maknanya sebahagian pada dosa-dosa dihapuskan oleh sedekah. Kenapa sebahagian? Kerana ada dosa-dosa lain yang sebahagiannya tidak terhapus dengan sedekah, memerlukan taubatan nasuha. Contohnya apa ni, dosa-dosa yang al-kabair, yang besar-besar, yang yang keji-keji, yang terlalu besar, antara ialah dosa murtad, maka itu tidak terhapus dengan sedekah. Jadi makna, tapi sebahagian besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan akan gugur dengan sedekah. Jadi gugur dosa ni dengan memohon ampun, gugur dosa dengan istighfar, gugur dosa dengan berbuat baik kepada manusia, gugur dosa dengan berbuat baik pada ibu bapa, gugur dosa dengan ibadah, gugur dosa dengan sedekah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita buka dalam bab berkenaan dengan dosa dan pengampunan, sebenarnya terlalu banyak perkara-perkara amal yang menyebabkan dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan cinta Allah. Sikit-sikit gugur dosa. Buat amal, Allah Ta'ala suruh benda ni sikit, buat, gugur dosa. Kalau buat, gugur dosa. Ini menunjukkan apa sebenarnya? Menunjukkan Allah membuka sekeliling kita ini ruang kepada Allah Ta'ala. Sedangkan sekeliling kita ni pintu-pintu pengampunan. Tak boleh masuk pintu tu, pintu ini, pintu itu, berbagai-bagai pintu. Yang penting Allah Ta'ala mahu kita sedar kesalahan kita dan kita bertaubat serta membetulkan diri. Baru ni ada seorang sahabat tulis status saya, menarik, baca tulisan. Status dia pendek je, pendek saja. Dia snap gambar orang dalam masjid, lepas tu dia buat satu status. Dia kata apa ni? Dia kata Allah Ta'ala masih hidupkan kita pada hari ini bukan untuk menyambung dosa hari semalam. Ini satu perkataan yang pendek tapi sekaligus menyentuh jiwa kita. Menyentuh, rupanya hidup kita hari ini bukan untuk sambung dosa semalam. Hidup kita hari ini ialah dua perkara, untuk kita bertaubat atas dosa semalam dan untuk kita melakukan kebajikan pada hari ini. Itu menunjukkan satu perkara yang sangat-sangat menyentuh perasaan, bahawa hidup kita ni Allah Ta'ala panjang umur ni, orang lain mati semua dah. Kawan kita, rakan kita yang seusia sebagai satu jawatan. Tapi kenapa Allah belum matikan kita? Belum mati itu bukan nak suruh kita sambung dosa, bukan nak suruh kita create dosa baru, tapi Allah Ta'ala nak kita bertaubat atas dosa yang lepas dan untuk memberi peluang kita beramal dengan amalan yang seterusnya sekarang dan akan datang. Jadi makna hargailah sambungan nyawa yang Allah beri kepada kita, sambungan usia kita yang diextendkan oleh Allah pada setiap hari ini. Syukur banyak-banyak kepada Allah dan bertaubat atas apa yang telah kita lakukan. Baik, itu maknanya laki-laki yang bersedekah senyap-senyap tadi, Allah Ta'ala berikan mereka naungan di bawah bayangan arasy Allah. Dan kita tengok memang banyaklah berlaku. Negara kita sendiri pun banyak berlaku. Sahabat-sahabat duk cerita, tiba-tiba nak bina masjid, nak bina sekolah, tahu-tahu datang lori trailer, hantar semen, 100 beg, hantar pasir, hantar bahan binaan. Tanya-tanya driver lori tak tahu siapa. Kena rujuk kepada kedai hardware. Rujuk kedai hardware tak tahu siapa. Tuan dia datang beritahu, jangan cerita siapa-siapa. Ini makna hebat. Ada orang buat sebuah masjid, betul. Orang tak tahu siapa yang buat masjid ni. Tahu-tahu masjid yang diwar-warkan nak dibina, ada saja bahan-bahan binaan itu datang bertubi-tubi hingga siap masjid. Maknanya begitulah betapa manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan di jalan Allah. Jadi kita jangan sayang harta dunia ni, kerana harta dunia ini untuk kita gunakan bagi mendapatkan syurga Allah. Kalau kita nampaklah balasan Allah di akhirat, nescaya kita tidak ingin lagi menyimpan dunia ini. Jadi kenapa? Kerana banyaknya balasan Allah kepada orang-orang yang berbakti kepada agama Allah. Usah kata tunggu bangkit di mahsyar, duduk dalam kubur pun, mati itu, saat mati itu sudah merasai nikmat
bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang sentiasa bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah selamat datang semua pada sahabat-sahabat. Insya-Allah saya akan respon di ujung di ujung kuliah ni. Sebab kerana saya letak ni letak rakaman ni jauh sikit telefon. Jadi nak baca tak nampak. Nampak tuan-tuan buat komen sikit tu, tapi nak baca secara jelas tak nampak. Maklumlah mata pun dah makin tak berapa clear. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita menghabiskan usia dengan segala nikmat yang Allah beri untuk jalan Allah Ta'ala. Saya masih ingat lagi guru saya. Guru saya Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Abdul Aziz Pasir Tumbuh. Beliau ni lama mengajar. Balik daripada Mekah beliau mengajar di pondok. Mana sehari-hari tu berapa kitab beliau mengajar. Dengan pakai mic-nya lagi dengan sebagainya. Akhir sekali di hujung usia beliau, habis suara. Tak ada suara, tak boleh nak bercakap. Suara dah tak ada. Mungkin kerana tarik di bateri mic ke apa, tak kira lah. Mana ada sebab-sebab tertentu. Tapi kerana banyaknya dia bercakap, banyaknya dia berkuliah, banyaknya dia mengajar, sampai hilang suara. Hilang suara tu pun orang datang tanya dia soalan, tulis pula, beri jawapan-jawapan. Masya Allah, sehingga ke akhir usia berbakti kepada agama Allah Ta'ala. Itulah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan mencuci mencuci rahmatnya ke atas ruh beliau. Jadi itulah di antara nak menggambarkan pada kita, umur kita ni biarlah serapuh mana pun, tapi kerapuhannya itu kita wakafkan untuk Allah Ta'ala. Kita lakukan apa saja kebaikan. Yang boleh menulis, yang boleh bercakap, mengajar. Buatlah apa saja kebajikan. Kita dah tak banyak masa dah. Umur kita pun dah ke penghujung. Dunia pun penghujung. Usah kata umur kita. Maka pakat-pakatlah berlumba. Badiru bi'amali salihat. Berlumba-lumbalah kamu, kata Nabi, kepada amalan-amalan yang baik dan amalan saleh. Jadi buatlah. Kita jangan dah buang masa untuk berbalah, buang masa untuk kita kritik orang lain, sedangkan kita gagal membetulkan, memanfaatkan waktu bagi membetulkan diri kita. Jadi semua itu adalah ruang. Boleh kita kritik, tapi jangan jadi satu tumpuan utama. Mana banyak sangat duk lihat orang, kita tidak melihat kita. Sedangkan umur dah ke penghujung, usia makin lemah, tubuh badan makin lemah, penyakit makin banyak. Maknanya kita sudah terlalu dekat dengan saat-saat perpisahan dengan dunia ini. Jadi buat apa kita sibuk ke apa benda lain? Jadi mana itu kena sedekah. Jadi sedekahlah. Bersedekahlah. Besar fadilat dia. Dalam satu kisah disebut, satu hari seorang perempuan, seorang seorang perempuan, dia duduk bersama dengan suami dia. Suami dia ni berada. Suami dia juga seorang peniaga yang agak berjaya. Jadi sedang dia makan, menghidangkan menjamu selera makan tengah hari, tiba-tiba terdengar satu suara. Terdengar satu suara di pintu memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab. Lepas tu suami dia kata, malas lah nak bangun. Pergi tengoklah siapa kat pintu. Dia pun pergi tengok kat pintu. Buka pintu, tengok seorang laki-laki yang fakir. Seorang pengemis lah. Mana pengemis yang fakir, yang tak ada makanan. Pakai baju pun koyak rabak dan sebagainya lah. Maknanya minta makanan. Jadi suami dia tanya, siapa kat pintu? Isteri dia kata, pengemis fakir, ya abang, dia minta makanan. Jadi boleh kita beri makanan. Kata di isteri dia, kata di suami dia, Allah, dia kata, kita nak makan sikit ada orang minta, nak makan sikit ada orang minta, kita sendiri pun tak cukup. Abang tak nak berilah, kamu nak berilah. Mana dia izinlah, mana kamu nak beri. Lalu dia pun ambillah sedikit makanan, lalu diberikan kepada lelaki yang di muka pintu tadi. Suami dia tak irau, tak nak, mana kedekut lah, tak nak berkongsi makan. Sedangkan mereka agak berada. Lalu pergilah fakir tadi pergi, dan mereka pun meneruskan makan. Terus makan lah, itulah. Maka menjalani kehidupan suami isteri lah selama beberapa lama kemudian, mereka oleh kerana ada krisis ke apa sebagainya, maka berlakulah penceraian. Berlaku cerai, mana talaklah, berpisah. Bila berpisah ni, isteri dia ni kahwin dengan laki-laki yang lain. Namun laki-laki ni walaupun tidak berapa kaya, tapi sangat dermawan. Pemurah hati dia dan sebagainya. Lalu kahwin mereka. Bila beberapa lama mereka kahwin,
mereka pun masih lagi tadilah makan tengah hari bersama. Tiba-tiba sedang makan, terdengar satu suara memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi lalu laki-laki tadi bangun. Dia tak suruh isteri dia. Dia bangun. Dia pergi kat muka pintu. Dia tengok ada fuqara. Ada orang ada fakir, seorang fakir yang minta bantuan. Lalu dia kata pada isteri dia, tak apalah, ambil sikit makanan kita semua, kita pun banyak makanan. Kata isteri dia, tak habis lagi. Jadi beri kepada fakir yang dia di luar sana. Jadi isteri dia pun kumpul semua makanan mana ada, isteri dia hantar ke muka pintu. Jadi suami dia kat dalam lah. Jadi isteri dia keluar muka pintu, dibuka saja pintu dan dia melihat laki-laki yang memohon bantuan tadi, yang fakir itu. Lalu dia terkejut, terperanjat muka dia. Tiba-tiba berubah wajah dia. Dia pun beri makanan, dia pun masuk balik. Bila masuk balik, dia dalam keadaan terdiam sekejap. Terdiam, muka dia pun berubah. Lalu suami dia bertanya, kenapa kamu berubah? Nampak berubah muka macam terkejut. Dia kata, abang, saya terkejut kerana di muka pintu tadi yang minta bantuan itu ialah bekas suami saya. Bekas suami saya dulu dia seorang yang berada, seorang yang ada harta. Tapi sampai hari ini tiba-tiba dia menjadi pengemis. Dia pula yang meminta-minta ke sana dan ke sini. Jadi kata suami dia, itulah takdir Allah, putaran hidup yang Allah Ta'ala lakukan. Jadi isteri dia diam sekejap. Bila isteri dia diam, suami dia tanya. Suami dia kata, baiklah, tadi suami kamu, bekas suami kamu datang minta makanan. Makna dulu dia orang kaya, dia orang berada. Jadi sekarang dah jatuh miskin. Dan kamu pun kata dia tak berapa dermawan, makna kurang membantu. Jadi betul lah. Tapi abang nak tanya satu lagi. Kamu kenal tak abang? Kata isteri dia, kenal lah abang, suami saya lah. Yalah, tapi kamu kenal tak abang ni lelaki siapa? Kata isteri dia, tak kenal lah. Setakat yang saya kenal ni abang ni nama sekian-sekian. Kata suami dia, tidak. Abang ni sebenarnya pengemis yang dulu datang ke rumah kamu ketika kamu sedang makan dengan suami kamu yang tadi itu. Ketika itu abang pengemis. Jadi abang dulu datang mengemis, itulah dia abang sekarang. Maknanya nak menunjukkan pada kita bagaimana pusingan yang Allah Ta'ala buat. Sebab itulah saya selalu sebut kepada anak-anak, kepada kawan-kawan, kepada di majlis mana pun, kepada anak-anak pelajar, antara perkara sekali, kita dua perkara yang paling utama. Pertama, jangan sombong. Yang kedua, jangan kedekut. Yang sombong ni kenapa? Kerana kita dah banyak pengalaman menyaksikan bagaimana orang-orang yang sombong akhirnya akan lebih rendah daripada orang yang disombong kepadanya. Mana sudah banyak dah berlaku. Kita perhatilah kat kampung-kampung kita, kan? Kita perhati tengok dulu ada orang megah dengan rumah dia, sombong dia, nak masuk pagar rumah dia pun tak boleh, dan sebagainya. Sebelah dikeliling rumah dia, kiri kanan ada rumah-rumah miskin dalam kebun getah sebagainya. Tapi bila kita dah puluh tahun kita tak balik, kita tengok kampung, kita tengok kampung tu dah lain dah. Balik rumah tadi yang dulu megah, dengan gah kebesarannya, sekarang dah tak ada dah. Tuan rumah dah mati, tinggal anak-anak duduk jauh tak balik, dan sebagainya. Jadi makna rumah tu dah basi dah. Di halaman rumah dah naik rumput, belakang rumah dah semak samun. Tapi rumah sebelah dia yang dulu miskin, sekarang rumah tu pula besar, dengan binaan yang baik, kemudian dengan keadaan kemeriahan, anak-anak berlari di halaman. Jadi maknanya dunia ni mudah sangat berubah. Dunia ni mudah sangat berubah. Lebih cepat daripada kita sepak bola di tengah padang. Kan bola tu kita sepak, mula-mula dia adalah bahagian duduk belah atas belah bawah. Tapi bila kita sepak, dia akan berpusing-pusing. Tak tentu dah. Mana bawah, mana atas, mana kiri, mana kanan. Maka begitulah dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala kata, demikianlah hari-hari dalam dunia kami silih gantikan di kalangan manusia. Jadi sebab tu jangan kita ni bersikap sombong. Sebab satu hari nanti kita akan lebih hina daripada orang yang kita sombong itu. Jadi apa salah kita bertawaduk, kita berbaik dengan semua manusia, kita bersangka baik kepada mereka. Jadi itu. Yang kedua, jangan kedekut. Sebab kedekut itu paling cepat membawa kepada kefakiran. Bakhil, sombong paling cepat membawa pada kehinaan. Kebakhilan paling cepat membawa kepada kepapaan dan kemiskinan. Jangan. Makna kita biarlah tak banyak mana kita ada, kita sedekah setakat mana yang kita ada. Ingat pada orang lain yang dia langsung tak makan, kita boleh juga makan. Berbuka puasa ada 2-3 jenis kuih, mereka langsung tak ada. Minum air, kadang-kadang tu bakar ubi saja dengan air. Jadi maknanya itulah dia kehidupan kita. Jadi jangan terlalu melihat dunia ni dengan
dengan wajah dunia ni. Lihat dunia ni dengan ainul basirah kita, pandangan mata hati kita. Kalau kita tengok dunia ni dengan nafsu, kita gagal mengenali dunia. Sebab dunia ni dah dikosmetikkan, dah dicantikkan, dah dilawakan. Jadi kita kena tengok apa? Dengan ainul basirah. Bila dengan ainul basirah, kita akan nampak dunia dalam wajahnya yang hakiki. Nampak benda tak kekal. Dahlah tak kekal, tak hebat mana pun. Dunia ni ada rumah hebat, dalam syurga lebih hebat lagi. Mana ada pemandangan cantik di dunia, boleh kita travel sana, travel sini. Masya Allah, di akhirat lebih cantik lagi. Jadi maknanya, kita tengok, itu dia dunia. Baik, kita sambung. Ada perkara yang ketujuh, yang terakhir, iaitu lelaki yang sentiasa mengingati Allah sehingga mengalir air matanya lantaran takutnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang terakhir dalam hadis ini, hadis yang keenam ni. InsyaAllah kita sambung nanti hadis ketujuh. Baik, hadis keenam ni, mengingati Allah atau sentiasa berzikir kepadanya adalah sebuah amalan yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah. Di mana berzikir ni satu ganjaran besar. Sebab apa besar ganjaran zikir? Kerana zikir itulah yang menyebabkan kita istiqamah dengan Islam. Zikir ni ibarat kita ikat satu tali kepada satu tempat. Hari-hari kita pergi simpul tali itu. Jadi maknanya ikatan kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Maka begitulah kita bila berzikir, mana kita mengikat pertalian kita dengan Allah. Patutnya kita lupa, tapi kita zikir, kita ingat pada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, lagi Tuhan yang maha yang lagi maha hidup, maha berdiri dengan sendirinya. Maknanya tidak berhajat kepada sesiapa. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika birahmatika aris aris ni ya mughis. Mana dengan rahmatmu ya Allah, aku minta, wahai Tuhan yang maha memberi, wahai tempat mengadu dan tempat meminta pertolongan. Jadi maknanya kita ni selalu dekat dengan Allah melalui zikir. Sebab apa? Sebab solat 5 waktu. Memanglah solat tu hubungan kita dengan Allah. Tapi daripada subuh nak sampai ke Zuhur, nak ikat balik lambat. Sedangkan tengah-tengah tu banyak perkara yang melonggarkan ikatan kita dengan Allah. Maka apa yang boleh ikat kita antara solat dengan solat sebelum diperkemaskan oleh solat? Yang boleh ikat kita dengan Allah antara solat dengan solat ialah berzikir. Maka dengan kerana itu berzikirlah. Berzikir kepada Allah dengan sebanyak yang mungkin kita boleh sebut. Sebab itulah banyak dalam hadis-hadis buka kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, dan insya-Allah dalam buku keempat saya tazkirah tazkirah hadis-hadis wanita. Kerana kebetulan berkait dengan Nabi suruh Fatimah untuk berzikir. Nabi suruh Aisyah berzikir. Jadi saya sentuh tentang zikir dan beberapa pandangan-pandangan ulama yang berkait dengan zikir. Dan datangkan beberapa zikir-zikir yang dilakukan oleh para ulama, sama ada zikir al-maksur yang diwarisi daripada Nabi ataupun zikir yang ditauladani daripada amalan para ulama dan para wali-wali. Jadi insya-Allah kita tengok nanti zikir-zikir dia. Kerana zikir itu menghidupkan, macam kita siram pokok lah. Kita tanam pokok, kita siram, kita selalu jaga dia, kita selalu belai dia. Jadi zikir itu sebenarnya membelai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala kasih. Kerana zikir adalah simpulan ikatan hamba dengan Rabb. Ini yang saya sebutkan tadi. Lebih-lebih lagi apabila dengan mengingati Allah itu membawa pada tangisan keinsafan dan perasaan takut kepadanya. Jadi ada orang dia ingat pada Allah sampai dia menangis. Menangis itu kerana apa? Mengingatkan banyaknya dosa dia pada Allah. Mengingatkan banyaknya nikmat Allah yang dia tidak syukuri. Mengingatkan perjalanan hidup dia jauh dah tapi masih kosong dengan amal ibadah. Mengingatkan pula bagaimana keadaan dia di akhirat nanti, di alam barzah, di alam mahsyar. Jadi ada orang sampai dia ingat Allah, dia menangis. Jadi Abi Umamah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda. Baik, dalam satu hadis lain yang menyokong hadis ini, di mana Abi Umamah berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatratain wa asrain fatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratun dammin tuharaku fi sabilillah wa ammal asarani fa asarun fi sabilillah
wa asarun fi faridatin min faraidillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Nabi dalam satu hadis riwayat Abi Umamah, Nabi kata ada dua jenis. Jenis ada, Nabi kata ada dua. Nabi bersabda, tidak ada suatu perkara yang sangat dicintai Allah. Mana tak ada satu benda yang paling Allah cinta daripada dua jenis titisan dan dua jenis bekas. Bekas tu makna kesan, asar. Iaitu titisan air mata kerana takutkan Allah. Mana titisan air mata yang takut pada Allah. Dia bangun, dia suluk, dia bayang, dia tafakur, akhir sekali dia menangis kepada mengingati Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, dan titisan darah yang mengalir kerana jihad fi sabilillah. Jadi yang kedua, titisan darah. Darah tu akan menjadi saksi di hari akhirat nanti. Air mata tadi yang menitis kerana takut pada Allah, air mata itulah nanti jadi saksi di hari akhirat. Bulu mata tu jadi saksi. Dan sabit dalam satu hadis yang lain, bagaimana ketika Allah akan mengazab seorang hamba, nak masuk neraka dah kira layak dia masuk neraka, dengan amalan pun tak banyak, dengan dosa pun banyak, lalu melayakkan dia masuk neraka. Tiba-tiba habis anggota lain semua terkedu, senyap semua anggota lain, tak terkata dah macam mana cara nak menyelamat tuan ni. Maka tiba-tiba berkata sehelai bulu mata, ya Allah, aku menjadi saksi ya Allah, satu hari hamba ni kerana takut kepadamu, lalu dia menangis dan mengeluarkan air mata. Air mata tu membasahi aku. Maka aku bersaksi ya Allah, hamba ini pernah satu hari mengalir air matanya kerana takut kepada aku. Maka Allah Ta'ala membebaskan hamba tadi daripada neraka disebabkan permintaan sehelai bulu mata itu. Jadi makna maka kita amalkanlah ni. Makna baca Quran, rasa takut kepada Allah. Sebab tu kena tahu makna-makna Quran. Bahasa-bahasa Quran tu kena belajar. Jadi saya selalu sebut kepada sahabat-sahabat kita di luar yang minat sangat belajar Quran. Alhamdulillah, Allah Ta'ala campak hati kita suka Quran. Suka Quran. Sampai ada kunjungi ustaz tu, cari ustaz ni, baca qiraah tu, qiraah ni dengan tajwid sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi satu perkara lagi yang saya nak sebut ialah tolong kita upgradekan lagi, iaitu memahami ayat Al-Quran itu. Faham makna dia. Kerana dengan kita faham itulah kita dapat menghayati. Sebab itulah Allah sebut allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, sebut ayat-ayat Allah, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ada orang sebut nama Allah menangis. Ada orang dibacakan ayat-ayat Allah menangis. Kenapa? Kerana dia faham. Dia faham bagaimana Quran itu interaksi antara Allah dan hamba. Mana seolah-olah Allah sedang berkata-kata kepada, bukan seolah-olah, memang betul, tapi dia terasa begitu. Jadi maknanya itulah. Kemudian yang kedua, darah yang menitis di medan peperangan. Kerana apa ni? Kerana menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ada pun dua bekas. Bekas tu makna kesan, parut. Ialah bekas atau parut disebabkan perang fi sabilillah. Parut kerana perang. Kerana pergi berperang, tak mati, tapi berparut. Darah tadi keluarlah, tapi berparut pula. Berparut kaki, berparut belakang, penuh dengan parut-parut. Sebagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ni penuh dengan parut-parut kerana kesan daripada jihad fisabilillah. Maka parut itu akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti. Yang kedua, parut kerana apa? Parut kerana dan bekas disebabkan melakukan satu kewajipan daripada kewajipan Allah. Seperti mana? Kasarnya tangan disebabkan mencari nafkah yang halal. Itu makna contoh semualah. Makna segala kepayahan kita dalam menunaikan titah perintah Allah, maka kesan yang ada tu akan jadi penebus kita daripada dosa-dosa dan neraka Allah. Buat kerja suami, pergi ke sawah, pergi menoreh getah, tiba-tiba tengah menoreh terpijak duri, maka ada parut, terpijak apa lagi, terkena pisau penoreh getah, pisau pemotong getah tu, yang guna untuk menoreh getah, maka luka pada parut tu juga jadi saksi di hari akhirat. Isteri yang duduk kat dapur kukur kelapa, tiba-tiba terkena mesing, ada kesan pada tangan, mericik minyak panas daripada goreng ikan, sampai melepuh kat dahi. Semua tu bukan sia-sia. Allah tidak pernah memberi apapun kemudaratan kepada hamba kecuali diganti dengan kebaikan, pahala, ganjaran daripada Allah. Dan ingat, Allah tidak memberi apapun kebaikan kepada manusia kecuali Allah akan menyoalnya. Jadi berhati-hatilah bila dapat nikmat, berhati-hati. Bila dapat
bala ujian Allah juga, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-7 pada minggu depan pula, iaitu daripada kitab hadis-hadis politik untuk menjadi perbincangan kepada kita semua. Jadi insya-Allah sekadar itu saja untuk kita pada pagi ini. Insya-Allah saya cuba tengok apa ni sahabat-sahabat yang hadir pada kita ini untuk respon dah. Sahabat-sahabat yang hadir antaranya ialah sahabat kita yang hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan, di mana saudara Rosdi, saudara Saiful Afzam yang juga hadir, dan kemudian sahabat kita yang atas tadi Saiful Zeli, Ummi Hayati, Juliana Lubis, Ummi Haryati, Abu Bakar Jalil daripada Padamsar, Baharudin Muhammad dari Baharudin Muhammad, saya pun tak ingat dah kat mana, kat Gombak rasanya, saudara Selangor M Nasran Sulaiman, dan seterusnya, Pelabuhan Kelang, saudara Baharudin tadi, kemudian Syarifah Raihan. Ada sebahagian dosa-dosa kita akan terhapus dengan bersedekah. Ini yang saya sebutkan tadi, gugur dosa dengan sebab kita buat baik. Banyaklah makna nak ceritanya bahawa apa yang saya sebutkan tadi, iaitu betapa luasnya pintu-pintu pengampunan Allah. Tapi mengapa kita tidak mengambil peluang daripada sebanyak itu pintu yang disediakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah kebaikan daripada program yang kita ada kali ini. Jadi terima kasih banyak. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.